Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuaibul Sulaiman. Jadi, pada hari ini saya akan melaksanakan tugasan 2 untuk subjek pengantar pengajian pendidikan iaitu persembahan dengan tajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan terhadap Pembentukan Guru Berjiwa Pendidik di bawah tema Guru Pembina Negara Bangsa. Baiklah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu di bahagian pengenalan. Apakah yang perkara utama yang kita akan fokuskan di dalam pembentangan pada kali ini? Ya, dalam pembentangan pada kali ini, kita akan memberi fokus terhadap 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Dalam pelan pembangunan sistem pendidikan Malaysia telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Pelaksanaan perubahan besar dilakukan terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Jadi, apakah 5 aspirasi sistem pendidikan negara? Antaranya ialah, yang pertama ialah akses, yang kedua ialah kualiti, yang ketiga ialah equity, yang keempat ialah perpaduan dan yang kelima ialah kecekapan. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan ataupun membahaskan satu persatu daripada 5 aspirasi pendidikan di Malaysia. Baiklah, yang pertama ialah akses. Akses ini ialah setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan untuk mencapai potensi masing-masing. Yang kedua ialah kualiti, iaitu setiap kanak-kanak berpeluang mendapat pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia. Dan yang ketiga ialah equity, di mana equity ini ialah sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada kanak-kanak. Sekarang kita teruskan dengan aspirasi pendidikan di Malaysia yang seterusnya, iaitu perpaduan dan kecekapan. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan ini? Apa yang dimaksudkan ialah melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar menerima, memahami dan menghayati perbezaan yang terdapat pada setiap kaum ataupun setiap bangsa. Untuk kecekapan, kita pergi kepada kecekapan pula. Kecekapan ini ialah sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi. Namun, peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada 6 aspirasi murid. Jadi di dalam 6 aspirasi murid ini terdapat 6 elemen yang menjadi aspirasi dan ditekankan dalam pelan pendidikan, iaitu yang pertama kepentingan pengetahuan, yang kedua kemahiran berfikir, yang ketiga kemahiran memimpin, yang keempat kemahiran dewi bahasa, yang kelima etika dan kerohanian, dan yang terakhir ataupun yang keenam identiti nasional. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada implikasi terhadap guru dalam usaha membentuk guru berjiwa pendidik. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan yang berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan. Standard kualiti pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memberi implikasi kepada guru dalam beberapa aspek seperti yang dinyatakan di paparan slide. Yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, pembangunan profesionalism. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Yang keempat, mempunyai wawasan. Dan yang kelima, menjadi suri teladan. Baiklah, kita akan membincangkan
ataupun membahaskan implikasi yang pertama iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, untuk merealisasikan pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini, antara usaha yang perlu dilakukan oleh guru ialah guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan keadaan semasa yang berlaku. Sebagai contoh, guru menggunakan platform Google Meet untuk menjalankan aktiviti pengajaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan dikeluarkan. Jadi, melalui usaha dan contoh yang telah dikemukakan ini, kita boleh mengaitkan dengan aspirasi sistem pendidikan negara iaitu akses, di mana kanak-kanak di Malaysia dapat menuntut ilmu secara maya semasa musim pandemik. Baiklah, untuk bukti bagi implikasi terhadap guru, pengurusan pengajaran dan pembelajaran, saya dapat mengumpulkan dua bukti ataupun dua artikel yang saya dapat daripada Astro Awani dan juga Berita Harian, di mana kedua-dua artikel ini membicarakan tentang pembelajaran atas talian. Baik, kita lihat kepada artikel yang pertama, di mana artikel yang pertama ini dia menyatakan pembelajaran atas talian suatu keperluan ke arah menuju Malaysia maju. Ya, di mana dia secara rumusannya, artikel ini menyatakan jika negara Malaysia ingin maju, pembelajaran atas talian perlu dilaksanakan. Kerana apa? Jika ia tidak dilakukan, khususnya semasa musim COVID-19, murid-murid akan ketinggalan di dalam pelajaran. Manakala yang kedua pula, iaitu kelas dalam talian lahirkan pelajar IPT kreatif kuasai teknologi, di mana rumusan daripada artikel ini ialah apabila pelajar-pelajar menggunakan menyertai kelas secara online ataupun dalam talian, pelajar akan terdedah dengan teknologi dan hal ini akan membuatkan pelajar lebih kreatif dan pelajar akan lebih mudah menguasai teknologi. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi terhadap guru yang kedua iaitu kemahiran teknologi. Jadi untuk mencapai kemahiran teknologi ini, terdapat usaha yang perlu dilakukan oleh guru. Usahanya ialah guru perlu mahir menggunakan kemudahan teknologi untuk dipersembahkan semasa sesi pengajaran. Sebagai contoh, guru membuat slide pembentangan dalam komputer riba berkenaan tajuk yang akan diajar di dalam kelas. Jadi berdasarkan usaha dan contoh yang telah dipaparkan di dalam slide, antara aspirasi yang boleh kita kaitkan berkenaan kemahiran teknologi ini ialah aspirasi kualiti, iaitu apabila guru menggunakan teknologi dalam sesi pengajaran, fikiran murid akan menjadi lebih terbuka dan murid boleh memikirkan cara penyelesaian masalah secara luas. Baiklah, untuk bukti bagi implikasi terhadap guru kemahiran teknologi ini, saya dapat mengumpulkan satu artikel di mana yang bertajuk Dasar Pendidikan Digital digubal. Okey, baiklah. Dasar Pendidikan Digital ini digubal oleh Razia Jidin, iaitu Menteri Pendidikan pada masanya. Jadi di dalam artikel ini, dia terdapat antara dua tujuan utamanya ialah untuk mendedahkan kepada murid tentang teknologi-teknologi yang terdapat dalam negara Malaysia, dan tujuan yang kedua ialah untuk melatih guru-guru di Malaysia ini supaya dapat menguasai teknologi dan dapat menerapkan teknologi tersebut dan ke dalam sesi pengajaran. Jadi apabila guru dan juga murid-murid ini telah menguasai teknologi yang terdapat dalam negara kita, maka sistem pendidikan di negara kita akan dapat bergerak maju seiring dengan sistem pendidikan global. Sekarang kita pergi kepada implikasi terhadap guru yang terakhir, iaitu menjadi suri teladan. Jadi di dalam implikasi ini, antara usaha yang perlu dilakukan oleh guru ialah guru perlu menerapkan akhlak dan sahsiah yang baik dalam diri untuk menjadi contoh kepada murid. Sebagai contohnya,
Guru memberi layanan yang sama rata kepada murid yang berlainan bangsa. Jadi, apabila guru memberi layanan berdasarkan contoh ini, guru memberi layanan yang sama rata kepada murid yang berlainan bangsa, antara aspirasi yang boleh kita kaitkan dengan situasi ini ataupun boleh kita kaitkan dengan contoh ini ialah aspirasi perpaduan, di mana layanan yang baik oleh guru terhadap murid yang berlainan bangsa akan menjadikan perpaduan di negara kita semakin kuat. Baiklah, untuk bukti ataupun hujah yang dapat saya kumpulkan bagi implikasi terhadap guru iaitu menjadi suri teladan ini ialah saya dapat kumpulkan dua artikel yang saya dapat daripada Berita Harian, di mana secara rumusannya di dalam kedua-dua artikel ini ia menceritakan ataupun menekankan tentang kepentingan perpaduan di dalam sesebuah sekolah. Ini kerana apabila kita di dalam sesebuah sekolah itu kita dapat berjumpa dengan ataupun kita dapat bertemu dengan bercampur dengan pelbagai bangsa, iaitu Melayu, kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Jadi amat penting bagi kita untuk mengukuhkan ataupun menguatkan perpaduan antara kaum, kerana kita hidup secara bermasyarakat dan perpaduan itu amat penting jika kita ingin melangkah lebih jauh. Baiklah, sebagai kesimpulannya, apa yang saya dapat rumuskan di dalam pembentangan pada kali ini ialah yang pertama, standard kualiti pendidikan Malaysia merupakan satu panduan bagi memastikan setara pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Yang kedua, SKPM ataupun Standard Kualiti Pendidikan Malaysia merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Seterusnya, PPPM 2013 hingga 2025 dibangunkan sebagai satu pelan tindakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa dalam usaha mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Seterusnya, PPPM dilaksanakan dalam 3 gelombang yang berfokus kepada 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid dengan melibatkan 11 anjakan dalam sistem pendidikan. 5 aspirasi sistem tersebut ialah akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Dan seterusnya, 6 aspirasi murid itu berfokus kepada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewi bahasa, etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. 11 anjakan melibatkan kesamarataan, akses, kemahiran berbahasa, penghayatan nilai, transformasi profesion guru, kepimpinan berprestasi tinggi, mengupaya organisasi pendidikan, pemanfaatan TMK, penyampaian kementerian, kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, memaksimumkan keberhasilan dan meningkatkan ketulusan. Dan akhir sekali ialah SKPM dan PPM memberi implikasi kepada kurikulum, murid, guru, pemimpin dan latihan guru. Setakat itu sahaja daripada saya di dalam pembentangan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.